وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dikasihi lagi dimuliakan Tuan Pengurusi dan seluruh ahli jawatankuasa masjid, Tuan Imam, pegawai-pegawai masjid, Tuan Guru, Tuan Haji, Hajjah, tuan-tuan perempuan, para hadirin sidang jemaah. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Alhamdulillah, puja dan puji hanya layak bagi Allah. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi yang berbahagia ini, kita akan mengulas berkenaan intipati tajuk khutbah yang dibacakan semalam, saya yakin di seluruh negeri Perak, negeri Sarawak. Saya lihat 2 minggu berturut-turut tajuk berkenaan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang melibatkan 2 tokoh ulama yang kita sebut Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tuan-tuan para hadirin sidang jemaah yang dikasihi sekalian, pertama sekali Allah isytiharkan dalam surah Ali Imran ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari pegangan hidup, cara hidup selain daripada Islam, falan yuqbal, maka Allah tak terima. Allah tak akan terima. Sekali-kali lan, kalimah ada lan di situ. Bila Allah tak terima segala amal buat dia, apa jadi? Wa huwa fil akhirah, dan dia di akhirat kelak termasuk di kalangan orang-orang yang rugi, khasirin. Ya? Rugi, memang akan rugi, terutamanya di akhirat. Jadi ayat itu jelas, sejelas-jelasnya Allah hanya menerima Islam. Inna dina indallahil Islam. Selain daripada Islam, apa nama sekalipun ditolak. Nasara, Yahudi, Majusi, musyrik, bubuhlah apa nama agama tu. Baik. Itu lapis yang pertama. Kemudian datang lapis yang kedua. Lapis yang kedua melibatkan orang Islam.
Ini cerita yang dah Islam dah. Orang Islam. Maka datanglah hadis yang antaranya dimuatkan dalam teks khutbah Jumaat semalam. Ya. Hadis riwayat Imam Tirmizi, kita dah biasa dengar, mungkin kita pun dah hafal dia punya makna terjemahan, ya, yang mana baginda Nabi SAW menyebut umatku akan terpecah salasin wa sab'in kepada 73 kelompok. Umatku, mana umat Islam. Ini cerita dalaman Islam. Berpecah sampai kepada 73 kelompok. Kulluhum finnar, semuanya na'udzubillah min zalik, dicampak ke dalam neraka kecuali satu. Kecuali satu. Lalu sahabat bertanya, apakah kumpulan yang satu itu? Nabi jawab, banyaklah dia punya lafaz-lafaz sirah tu. Ma ana alaihi wa ashabi. Mereka yang ikut perjalananku, wa ashabi, dan sahabatku. Ada juga hadis dalam riwayat Imam Abu Daud, mereka yang mengikut aku dan as-sawadul a'zam, mengikut majoriti umat yang berpegang dengan akidah yang benar. Melalui hadis ini, tuan-tuan para hadirin, ya, maka masyhurlah satu istilah yang kita sebut akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi sunnah tu merujuk pada Nabi sendiri, ma ana alaihi wa ashabi, sunnah jamaah. Sahabat itu jamaah, bukan sekadar sahabat. Ada satu lagi istilah tuan-tuan, dipanggil as-sawadul a'zam. Sawad al-a'zam, majoriti umat Islam. Ya, dianggarkan 95%, ya, umat Islam di seluruh pelosok dunia berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu yang Nabi kata sawadul a'zam, majority. 95% lebih kurang. Yang lain tu barulah pecah. Di sana ada Khawarij, ada Syiah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, ya, Batiniyah. Dan hari ini muncul pula, bukan muncul baru ni, tetapi semakin hangat, golongan-golongan mujassimah, musyabbihah, ya, atau disebut juga dengan istilah Wahabi, ya, merujuk kepada Muhammad bin Abdul Wahhab, Wahabi dan seumpamanya. Baik. Tuan-tuan, perempuan para hadirin, kerana apa isu ini timbul? Bukan kata di Sarawak, hatta di Semenanjung pun, saya di Perak sebagai salah seorang guru tauliah dan guru takmir, kita juga dipanggil kursus, ikuti seminar-seminar yang mana tajuknya Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan seumpama. Kenapa tajuk-tajuk begini mula dibincang? Dulu kita kata tak adalah sangat. Sebab dulu memang dah faham dah Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya, kalau akidahnya Asy'ariyah, Maturidiyah, kalau fiqhnya mazhab Syafi'i dengan tidak menafikan mazhab-mazhab yang lain. Ya. Kemudian tasawufnya Imam Ghazali dan Syekh Junaid Al-Baghdadi. Dulu elok je begitu. Tapi apabila sekarang ni muncul golongan yang minoriti tapi semacam kita kata agresif, yang kita sebut Wahabi ni tuan-tuan, mula menyerang di media sosial,
mereka mengeluarkan Asy'ariyah dan Maturidiyah, dia kata ini bukan ahli sunnah. Mereka mengeluarkan tokoh-tokoh besar. Mereka merosakkan kredibiliti Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dikeluarkan, ini bukan ahli sunnah wal jamaah. Bahkan yang lebih ekstrim mengatakan ini batil, ini kufur. Ya. Misalnya tuan-tuan minta maaf saya sebut tulisan dalam kitab Liqa'ul Bab Al-Maftuh, ya, seorang tokoh, kita kata tokoh Wahabi lah, ya, Syekh Saleh Ibn Uthaymin. Tuan-tuan cari kitab tu, disebut Imam Nawawi dan Imam Ibn Hajar, dia kata bukan ahli sunnah wal jamaah. Tak kepening tuan-tuan, padahal itu nama yang cukup gah. Ya. Lepas tu menafikan tulisan Imam Tahawi, Aqidah Tahawiyah. Ini ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan pendapat Imam Tahawi batil. Pendapat apa yang batil? Imam Tahawi dalam kitabnya menyebut Allah tidak bertempat, tidak berada di atas, tidak berada di bawah, tidak berjihah, ya, tidak ada saiz dan seumpama. Maka dalam kitab Majmu' Fatawa, Syekh Saleh Ibn Uthaymin mengatakan ini pendapat yang salah. Dia kata ini pendapat yang salah. Tuhan tak bertempat itu pendapat yang salah. Maknanya kena kata Tuhan bertempat, Tuhan di aras, Tuhan di langit dan seumpama. Sebab itulah saya lihat pihak-pihak yang bertanggungjawab, terutamanya di bawah, kita kata Jabatan Agama Islam, mana-mana negeri pun mula memikirkan sesuatu, ya, antaranya menerapkan kefahaman ahli sunnah wal jamaah ini melalui mimbar-mimbar. Itu antara platform yang sangat baiklah. Ya. Tuan-tuan, para hadirin sidang jemaah yang dikasihi sekalian, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, begitu juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi, ya, mereka ini bukan membawa akidah yang baru, ya, mereka hanya, kita kata apa, menyusun secara lebih sistematik dan seumpamanya. Bukan membawa satu akidah yang baru. Akidah yang mereka ketengahkan, yang mereka susun itu adalah akidah Nabi, akidah para sahabat yang kita sebut dengan istilah salaf. Akidah salaf. Begitu juga mazhab fiqh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ibn Hanbal. Mereka bukan pandai-pandai mereka-reka hukum fiqh, tapi hanya menyusun dan memudahkan kita orang awam buat satu disiplin, ya, satu metodologi manhaj, ya, berdasarkan dalil-dalil Al-Quran, dalil-dalil hadis, ya, ijma', qiyas dan beberapa lagi pendekatan-pendekatan usul fiqh. Baik, maka dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah ni tuan-tuan, masyhurlah, berkurun-kurun lamanya kita belajar tiga. Kalau disusun-susun tiga. Bukan tiga yang mengikut pendekatan Wahabi. Wahabi pun tiga juga. Kalau Wahabi, dia ada istilah rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Tiga. Rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Ya. Istilah tu tak ada masalah. Rububiyah, uluhiyah tak salah sikit pun. Tapi cara menghurai itu nanti yang penting. Maka dalam pegangan kita Asy'ariyah dan Maturidiyah, tiga juga. Ilahiyah, nubuwah, sam'iyat.
Itu yang kita mengaji dulu, ilahiyah, ketuhanan. Di situlah sifat 20 tu. Di situlah sifat 20, ilahiyah. Belajar tentang ketuhanan, mengenal Tuhan, apa sifat wajib bagi Allah, apa sifat mustahil bagi Allah, apa sifat harus. Tu ilahiyat, di bawah tajuk ilahiyat, ketuhanan. Ya. Jadi dua tokoh ini, Abu Hasan Asy'ari, dipanggil Asy'ariyah. Asy'ari ini tuan-tuan, dia berhubung nasab sampai kepada sahabat Nabi Abu Musa Al-Asy'ari, bukan calon-calon awam. Sahabat Nabi Abu Musa Al-Asy'ari. Daripada keturunan itulah datangnya Abu Hasan Asy'ari. Itu dipanggil Asy'ari. Ya. Imam Abu Mansur Al-Maturidi pun bukan calang-calang keturunan. Dia melalui jalur Abu Ayyub Al-Ansari, semua sahabat Nabi itu. Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi mereka menyusun. Kerana apabila Islam semakin berkembang, tuan-tuan. Islam semakin berkembang, zaman Sayyidina Umar, orang Parsi masuk Islam, orang Rom masuk Islam, macam-macam di pelosok dunia masuk Islam. Maka ketika itu fahaman akidah mula bercampur bau. Katalah orang Parsi, dia dulu Parsi, Majusi, penyembah api, lepas itu masuk Islam. Kalau dia belajar agama Islam betul-betul, okeylah. Tapi kalau jenis tak belajar, main dengar-dengar, akhirnya dia memahami Islam kadang-kadang bercampur aduk dengan fahaman Majusi yang lama dia. Maka Tuhan dikatakan begini, Tuhan dikatakan begini. Maka sebab itulah akhirnya Imam Abu Hasan Maturidi dan seumpamanya mula menyusun, kita ni kena buat satu benda standard. Dia macam Quran lah tuan-tuan. Quran kan, dulu mana ada mushaf. Sayyidina Umar cadang kepada Sayyidina Abu Bakar, kita kena buat satu mushaf standard, semua pakai yang tu, selaras. Kalau tidak, sagi orang ni baca macam ni, orang ni baca macam ni. Memang ada bacaan-bacaan yang maksur, 7 qiraat tu, tapi ini dah jadi bukan bacaan maksur. Distandardkan. Zaman Sayyidina Osman akhirnya berjaya, sehingga kita panggil Resam Osmani. Jadi kita kena jelas, hanya menyusun. Ya. Lalu golongan-golongan Wahabi menimbulkan persoalan dan kekeliruan. Ditanyalah soalan, Nabi ajar ke sifat 20 ni? Ini bid'ah. Kita jawab, Nabi ajar. Cuma namanya tak adalah sifat 20. Nama tu disusun, itu kata disusun. Kita sembahyang, tuan-tuan, rukun sembahyang ada berapa? Yang kita belajar mazhab Syafi'i ada 13. 13 tu pecah pula, rukun fi'li, rukun qauli, rukun qalbi. Tuan-tuan cari satu hadis yang Nabi sebut rukun sembahyang hendaklah dihafal sebanyak 13. Memang tak jumpalah tuan-tuan hadis tu. Tapi itulah yang Nabi ajar kepada sahabat. Kena berdiri, kena rukuk, kena i'tidal, kena sujud. Itu rukun fi'li. Nama tu tak ada, tapi itulah yang diajar. Maka ulama-ulama ni memudahkan. Ni namanya apa? Ini rukun apa? Ini sunat. Ini sunat ab'ad. Ini sifat 20. Kan? Atau dalam bahasa lainnya, secara direct memang tak adalah sifat 20 tu, indirect. Adakah tuan-tuan fikir Nabi tak ajar kepada sahabat-sahabat Allah itu wujud? Habis Nabi nak ajar apa? Allah tak wujud? Mestilah Allah wujud. Adakah tuan-tuan fikir Nabi tak ajar sahabat-sahabat untuk mengatakan Allah itu tidak ada permulaan, Allah itu kekal tidak binasa? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Siapa yang berani menafikan Allah ada permulaan? Ya? Ataupun siapa berani menafikan Allah wujud tidak ada permulaan? Qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis dan ila akhir. Ini tuan-tuan.
Sama juga ilmu tajwid yang kita belajar kan. Tak jumpa hadis, okey bacaan ini namanya ikhfa. Nabi letak nama ini mad lazim kalimi musaqqal. Tak, itu ulama kemudian menyusun. Ya. Dan apa yang mereka ijtihadkan, apa yang mereka modulkan itu tak lari daripada syariat, daripada payung Al-Quran dan hadis. Itu dia tuan-tuan. Ya. Kemudian manhaj akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kalau dalam perbahasan ilmu tauhid, ilahiyat tadi ni tuan-tuan, terutamanya dalam membincangkan ayat-ayat mutasyabihat. Kalau kita baca surah Ali Imran, awal surah Ali Imran tu ayat 7 tu kan. Wallazi anzala alaihi alkitab. Di situ ada kalimah muhkamat wa ukharu mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ini biasanya melibatkan ketuhanan. Bila berbicara tentang anggota Tuhan, yadullah, tangan Allah, wajah Allah, Allah turun ke langit, Allah begitu begini. Bila melibatkan sesuatu yang boleh memberi kesamaran di sebalik apa makna tangan, itulah dipanggil mutasyabihat. Dipanggil ayat mutasyabihat. Lawannya muhkamat. Muhkamat ni terang, mutasyabihat ayat yang perlu kepada penjelasan yang sejelas-jelasnya. Surah Al-Fatah ada. Kalau tuan-tuan tengok ayat 10 surah Al-Fath disebut yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Jadi macam mana nak selesaikan ayat tangan ni? Sebab dah tentu orang akan tanya, kita pun akan tanya, ayat ni sebut Allah ada tangan lah. Macam mana ya? Tu kan. Mesti timbul persoalan. Tangan ni yadun, memang yadun bahasa Arab tangan. Okey, bagaimana ahli sunnah wal jamaah menyelesaikan? Ada dua pendekatan. Saya yakin tajuk ini telah pun dikupas, dibahas oleh tok-tok guru kita kan. Tapi saja kita kukuhkan lagi kepahaman. Sementara kita lihat teks khutbah itulah yang sangat memberi penekanan untuk kita berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Ada dua pendekatan tuan-tuan. Pertama, generasi salaf dipanggil istilahnya tafwid salaf. Sebab itu agak pelik tuan-tuan, minta maaf saya sebut, golongan-golongan Wahabi ni, kita kata Wahabi lah, walaupun kat Malaysia kalau di Semenanjung tu dia tak mengaku, mati-mati tak mengaku Wahabi kan. Bila kita sebut Wahabi, dia berkata kami bukan Wahabi, kami Salafi, dia kata. Salafi ni datang mana tuan-tuan? Tadi ni salaf, generasi salaf. Tambah ya ialah kat ujung, Salafi. Salafi ni generasi terbaik 300 hijrah ke bawah. Nabi, sahabat, tabi'in. Setengah kata tabi'in wa tabi'in. Inilah generasi awal. Jadi Salafi itu awal. Generasi awal umat Islam, ulama-ulama Islam. Jadi kalau ikut yang betul-betul generasi Salafi, macam mana mereka memahami ayat tangan tadi tu? Tangan Allah. Macam mana dia selesaikan isu tu? Senang je. Dia orang tak bincang langsung. Kalau ditanya juga, macam mana ni tangan Allah? Wallahu a'lam. Itu jawapan dia. Pendekatan itu dipanggil tafwid. Tafwid, menyerahkan hanya kepada Allah. Kita tak payah bincanglah, hanya Allah yang mengetahui. Tafwid.
Allah duduk di arasy ke? Ni ada ayat ni, Ar-Rahman 'alal arsy istawa, wallahu alam. Dia terus wallahu alam. Tak buka sebarang perbincangan. Itu dipanggil tafwid. Yang silapnya Wahabi ni kat mana? Kita tengok kat mana silap. Sikit je. Dia kata gini, ayat dia begini. Allah ada tangan. Allah ada tangan. Tapi dah tentulah tangan Allah tak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Lepas tu dia bawa pula ayat tu. Ayat tu betul lah. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan makhluk. Itu dipanggil isbat. Dia bukan tafwid. Tafwid tadi, Allah ada tangan ke? Wallahu a'lam. Terus, wallahu a'lam. Jadi jangan kita buat ayat, ya, Allah ada tangan. Tapi tangan Allah tak sama dengan makhluk. Ahli sunnah wal jamaah yang betul-betul pure, tak cakap macam tu. Itu dipanggil isbat. Isbat ni menetapkan Allah memang ada tangan, cuma tangan Allah tak sama dengan makhluk. Jangan fikir. Yang betulnya awal-awal lagi jangan fikir wallahu alam. Dah. Memang ayat Quran sebut tangan, tapi bukan Allah ada tangan untuk dikatakan Allah ada tangan. Wallahu alam. Ya, Allah duduk di arasy, duduk di langit, tapi tak payah fikirlah macam mana Allah duduk. Salaf yang pure tak cakap macam tu. Dia terus wallahu a'lam. Yasin, Alif Lam Mim. Apa maknanya tuan-tuan? Toha. Ni huruf-huruf muqatta'ah kan? Ada 29 tempat dalam Quran. 29 surah kata silap. Wallahu a'lam. Alif Lam Mim, apa maksud dia? Wallahu a'lam. Dia macam tu. Hanya Allah yang mengetahui. Itu dipanggil tafwid, pendekatan ulama salaf. Jadi Wahabi menggunakan salaf tu lah. Salafi, kami salafi. Sedangkan kita sedia maklum tuan-tuan, gerakan Wahabi ni dia punya idola dia, ikon rujukan dia antaranya Ibnu Taimiyah. Itulah dia orang punya rujukan utama antaranya Ibnu Taimiyah. Lepas tu siapa lagi? Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Yang mana Muhammad bin Abdul Wahhab ni tadi, dia banyak mentelaah kitab-kitab Ibnu Taimiyah. Di situlah munculnya tauhid 3 serangkai tu yang kita sebut tadi, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Sebelum tu tak ada. Jadi seandainya tuan-tuan dia orang menyerang, mengata sifat 20 tadi ni Nabi ajar tak? Maka kita kata tauhid 3 tu pun Nabi tak ajar. Tu kata nama tu memang tak ada. Sama-sama je tak ada. Ulama hanya menyusun, memudahkan. Dan susun tu pula ada sebab. Macam kita sebut tadi tuan-tuan, apabila ramai orang Islam masuk ke dalam agama Islam, ataupun orang-orang yang bukan Arab yang tidak faham kaedah-kaedah bahasa Arab dan seumpama, yang tak belajar disiplin ilmu agama dan seumpamanya, tu bercampur bau fahaman. Dia faham ikut apa yang dia faham. Maka perlu diluruskan kepahaman itu. Ulama mengambil tanggungjawab inisiatif. Baik. Manakala ulama khalaf, salaf lawannya khalaf, ulama generasi terkemudian 300 ke atas, ada kata bermula daripada 500 Hijriah ke atas. Mereka mengguna pendekatan dipanggil takwil. Itu takwil. Jadi yang tadi apa? Tafwid,
waw, ya, dot. Tafwid, serah pada Allah, tak payah bincang. Ada satu lagi pendekatan yang saya kira agak mudah nak faham, dipanggil takwil. Takwil ni macam mana? Okey, tangan Allah atas tangan mereka. Betul ke Tuhan ada tangan? Guna kaedah takwil. Memang tulis tangan tapi bukan makna tangan. Itu simbolik kepada kuasa. Itu cara takwil pendekatan ulama khalaf. Tangan itu bukan tangan, kuasa. Melaka jatuh ke tangan Portugis, kan? Apa yang tuan-tuan faham kalau saya sebut macam tu? Melaka jatuh ke tangan Portugis. Adakah orang Portugis tangannya besar, tuan-tuan, sampai dia tutup negeri Melaka tu? Bukan begitu. Kuasa telah jatuh ke tangan orang Portugis. Habis dah kuasa orang Melayu Melaka masa tu. Allah turun ke langit. Bukan Allah yang turun, rahmat Allah. Jadi dia ada, dia punya takwilan tu. Rahmat Allah yang turun, bukan Allah kejap atas, kejap ke bawah, kejap naik, kejap turun. Allah tidak bertempat, tidak berhajat. Baik. Saya biasa kalau di Semenanjung, tuan-tuan, jumpa anak-anak kita pelajar sekolah rendah, sekolah menengah, kalau cuti sekolah tu buat camp kan. Kita jumpa budak-budak ni, kita bagi sedikit soalan-soalan kuis yang basic-basic, bagi retah ada soalan-soalan, korang jawab dalam masa setengah jam. Antara saya tulis itu, jawab benar atau tidak, benar atau tidak. Bagi soalan, benarkah Allah berada di langit? Benar, dia jawab. Ada yang jawab, ya, Allah duduk di langit. Maknanya kita lihat, budak-budak pun dah faham macam tu. Allah memang di langit. Allah di langit, di langit. Fahaman tu. Ya. Di Masjid Surau, barangkalilah saya berandaian, ustaz-ustaz yang membawa aliran Wahabi ni, dia tak berkuliah di Masjid Surau. Dengan nada yang begitu, dengan laras-laras bahasa yang begitu. Tapi media sosial. Sekarang ni ada YouTube, ada Facebook Live, ada podcast, ada ini yang tak terkawal. Saya ingat lagi masa saya bertugas imam di masjid daerah Manjung, di Perak, di Manjung, kampung saya lah, Manjung Lumut. Tahun 2005 masa tu, mula-mula posting saya, 2005, dengan Jaib. Jadi kami di situ, kalau kami kenal pasti dalam daerah Manjung, ada ustaz-ustaz yang mengajak bawa aliran Wahabi ni. Memang kita terus panggil ke pejabat agama, panggil, beri warning, bagi itu ini, ya. Kalau masih teruskan juga, akan tarik tauliah lah. Jadi akhirnya mereka tak berani berkuliah begitu di Masjid Surau. Itu yang kita panggil taqiyah kan. Dia terpaksa ikutlah. Tapi bila dia ada kuasa nanti siap. Itu yang kita bimbang kan. Dia orang ni agresif. Agresif. Baik. Kemudian tuan-tuan para hadirin sidang jemaah yang dikasihi sekalian, antara kita kata apa? Masyarakat terpesona dengan gerakan-gerakan yang semacam ini kerana mereka punya slogan tu, dia orang punya slogan perjuangan tu konon lah. Kita nak kembali kepada Quran dan hadis sahaja. Kan bagus tu.
Kita nak Quran hadis je. Jadi apa tak ada dalam Quran, tak ada hadis, ini semua kita tolak. Silat-silat dia kata ini bid'ah kan. Jadi slogan tu yang menyebabkan makin hari pada saya orang tertarik. Apa salahnya? Begitu Syiah tuan-tuan, Syiah. Kami kalau di Perak antara kubu kuat jugalah Syiah ni. Di Semanggol, di Taiping, kalau di Kedah, di Pendang, itu dia punya lubuk-lubuk tempat markas Syiah. Ya, kami di Perak tuan-tuan, Syiah ni sampai tahap punya berani dia orang nak buat sambutan hari lahir Husain, Sayyidina Husain, cucu Nabi itu, nak buat sambutan, maknanya dia ada majlis lah. Dia orang buat surat jemput ketua polis Perak, punya berani. Sampai tahap tu. Syiah di Malaysia tuan-tuan buat surat hantar kepada kementerian Menteri Kebudayaan ni, minta mereka nak sambut Hari Karbala di Malaysia atas nama budaya. Dah seberani itu. Ya. Syiah, apa slogan dia? Salahkah kami mencintai Ahlul Bait? Salahkah kami mencintai Ahlul Bait? Dia itulah antaranya. Ya. Sebab tu Syiah ni sebenarnya mereka membawa gagasan fanatik ekstrim yang melampau kepada Sayyidina Ali, kepada keluarga anak Nabi Fatimah itulah, Hasan, Hussein dan seumpamanya. Kita pun cinta dan sayang Ahlul Bait. Macam Nasara tuan-tuan, Kristian, mungkin tak semua, tetapi mereka ingat kita orang Islam benci Nabi Isa. Mereka ingat kita ni tak suka Nabi Isa. Kita kata bukan begitu, kami beriman dengan Nabi Isa, salah seorang daripada 25 Rasul. Bahkan Nabi Isa mempunyai pangkat yang besar dalam Islam, Ulul Azmi, Ruhullah. Cuma kami tak kata Nabi Isa tu anak Tuhan. Dia Nabi, manusia. Jadi bila kita tak kata Nabi Isa tu anak Tuhan, orang Islam tak suka Nabi Isa. Bukan macam tu. Salahkah kami mencintai Ahlul Bait? Memang kita diajar untuk mencintai Ahlul Bait, tapi tidaklah sampai melampau-lampau, memuja-muja, berlebih-lebih. Jadi slogannya indah, kadang-kadang dalilnya dahsyat, ayat Quran, hadis. Tuan-tuan ingat tak? Nabi palsu kat Semenanjung, Kelang. Syekh Kahar. Tuan-tuan tahu apa dalil dia menjadi Nabi? Bila orang tanya, mana awak tahu awak ni Nabi, awak ni Rasul? Dia kata, tak baca ke dalam surah Ibrahim? Dalam surah Ibrahim menyebut, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumih. Tuan-tuan, ayat Quran tu dipetiknya. Ayat 4 kalau tak silap saya, nanti ceklah. Betul-betul di awal muka pertama surah Ibrahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumih. Tidak ada seorang rasul atau nabi yang Allah utus melainkan dengan bahasa kaumnya sendiri. Jadi saya ini nabi yang diutus untuk kaum saya, bangsa Melayu, nabi Melayu. Sebab Allah sendiri cakap Allah mengutus rasul ikut bahasa kaumnya. Dia petik ayat Quran tuan-tuan. Kita nak kata apa? Ya tak ya juga ya. Ayat Quran tu dia bukan mereka-reka mentera-mentera apa, tak. Jadi di sini datang kekeliruan bila dibaca ayat Quran, dibaca hadis begitu begini, kan. Ya.
Baik. Jadi kalau faham macam tu tuan-tuan, rasanya kat Sarawak ni pun paling banyak Nabi kot tuan-tuan. Macam-macam etnik ada. Iban, Dayak. Oi. Sebab itu Allah ingatkan juga tuan-tuan. Dalam surah Al-Baqarah. Kita baca surah Baqarah tu kan. Yang di awal-awal tu dia kata apa? Yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathira. Yudillu bihi kathira. Dengan Quran itu, dengan ayat Quran itu menyebabkan ramai jadi sesat. Yudillu ni sesat. Dengan ayat Quran itu menyebabkan ramai manusia jadi sesat, dan dengan ayat Quran itu juga wayahdi, ramai mendapat hidayah. Apa tuan-tuan faham? Quran menyesatkan orang ke? Ayat Quran ni menyebabkan ramai orang jadi sesat. Macam tadilah Nabi palsu tu, dia pandai-pandai buat kepahaman sendiri. Pandai-pandai mentafsir sendiri, ikut nafsu, ikut kepala otak dia, orang cakap. Memang sesatlah. Bukan asalnya Quran itu turun untuk menyesatkan manusia, tapi dia mentafsirkan Quran mengikut nafsu, tanpa ilmu, tanpa guru. Akhirnya terselewenglah dia. Walaupun dia kata, aku guna ayat Quran, kau jangan main-main dengan aku, engkau tolak ayat Quran, berdosa, murtad. Dia pula kata kita berdosa sesat. Sebab tu ayat Quran ni, bahasa Arab ni tuan-tuan, boleh dikatakan antara bahasa yang susah juga nak belajar. Anak-anak kita sekolah agama tahulah, susah bah, susah ya, susah. Supaya siapa yang betul-betul boleh menguasai bahasa Arab, yang dipanggil alim ulama, dia tahu disiplin ilmu. Tak semudah itu orang awam boleh nak menterjemah, mentafsir Quran. Baik. Kemudian satu lagi isu yang selalu dibangkitkan oleh gerakan-gerakan Wahabi ni, bid'ah lah, bid'ah. Kalau tuan-tuan perhati, kita pun dah tahu dah apa isu yang mereka akan bangkitkan. Dia dah ada jadual takwim tu dah. Itu je. Okey, contoh kalau kita start dengan bulan Islam, pertama bulan Muharram, kita pun sambut awal tahun Hijrah. Apa kita buat? Masjid surau kebiasaannya buat doa akhir tahun, lepas tu baca doa awal tahun kan. Datanglah geng-geng Wahabi ni kata bid'ah. Satu isu. Musim Rabiul Awal kita sambut pula Maulidur Rasul, bid'ah lagi. Itu je. Masuk bulan Ramadan, tarawih kita diselang-seli dengan selawat, bid'ah. Dia recycle, nanti itu je. Bisinglah, gegak gempita lah di media sosial, kena jawab itu, kena jawab ini. Hari raya contoh apa? Ziarah kubur, bid'ah. Hari raya ni hari gembira, kenapa nak pergi kubur bersedih-sedih? Contoh. Itu beberapa lagi lah isu-isu yang remeh-temeh, zikir hu. Dia orang buat main-main, dia kata benda ni tak ada. Dalam Quran tuan-tuan, 30 tempat, la ilaha illahu, la ilaha illahu. Huwa itulah hu domer. Dan ulama yang bahas pasal keharusan zikir hu bukan ulama koman-koman tuan-tuan, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Qurtubi, Imam Tirmizi. Dah selesai dah. Dah selesai ni maksudnya kamu tak nak zikir hu, tak apalah. Memanglah kita ada zikir la ilaha illallah, subhanallah. Memang itu pun kita amal wirid-wirid lepas sembahyang. Tapi jangan
condemn pandangan-pandangan ulama yang mengatakan boleh. Kalau orang tanya saya, apa pandangan Ustaz tentang Wahabi ni, pada saya lah, satu ayat yang saya boleh sebut, dia orang ni macam tak ada adab lah dengan ulama-ulama, dengan tok-tok guru yang besar. Kadang tu rasa dah cerdik sangat, dengan PhD hadis ke apa ke, rasa dah hebat sangat dah. Itu saja isu. Yang terbaru ni saya tengok di media sosial duk hangat bincang, boleh ke kita lepas habis sembahyang nanti Al-Fatihah. Benda-benda remeh macam ni tuan-tuan. Palestin hari-hari kena sembelih, kena bom, dah setahun tak selesai-selesai. Isu murtad, kalau di Semenanjung macam-macam isu lah tuan-tuan, tak difokus pula. Hari tu ada larian di Johor, minta maaf sebut, larian apa, geng-geng LGBT buat larian apa entah. Yang tu tak nak diserang pula, dia serang, oh baca Al-Fatihah, sebut Al-Fatihah tu bukan sunnah Nabi. Letih tuan-tuan, benda-benda remeh. Bulan puasa dulu, apa lagi isu? Kita baca doa Allahumma laka sumtu tu hadis sahih ke tak? Atau doa makan Allahumma barik lana fima razaqtana, yang tu pun semua dipertikaikan. Baik, sebab tu tuan-tuan, bila sebut bid'ah, ini guru-guru saya lah yang beritahu. Bahkan bukan guru-guru kita yang semasa, diambil daripada ulama-ulama besar, antaranya Syekh Izzuddin Abdussalam, Imam Syauqani. Dia kata apa? Bid'ah ni tuan-tuan, dia bukan hukum. Itu kita kena faham. Bid'ah bukan hukum. Contoh kalau kita tanya, buat ni apa hukum? Ni kalau saya buat macam ni apa hukum? Dia pun jawab bid'ah. Bid'ah bukan hukum. Kalau kita bertanya tentang hukum, apa hukum saya buat macam ni, dia jawab bid'ah, maknanya dia tak faham. Sebab yang kita mengaji ni, hukum ni apa tuan-tuan? Hukum taklifi tu apa dia? Wajib, sunat, harus, makruh, haram. 5 ni je hukum. Kalau tak wajib, sunat. Tak sunat, harus. Tak harus, makruh. Tak makruh, haram. Ni apa buat ni, hukum ni? Haram. Ni saya buat macam ni, boleh ke tak boleh? Sunat. Yang ni macam mana? Harus. Nak buat boleh, tak buat pun tak apa. Harus. Kan? Tiba-tiba memandai-mandai, dia orang tambah, ni apa hukum saya buat macam ni? Bid'ah. Datang mana pula hukum bid'ah ni? Bid'ah bukan hukum. Cuma Syekh Izzuddin dia kata apa? Bila sebut bid'ah, bid'ah itu perlu dikaitkan, dipadankan dengan hukum yang 5 tadi. Dia mesti balik ke situ juga, baru betul. Okey, ini bid'ah. Bid'ah ni maksudnya Nabi tak buat, sahabat tak buat, bid'ah lah tu. Tapi bid'ahnya bid'ah sunat. Baru clear hukum tu. Baru dia pergi pada hukum sunat. Ini bid'ah makruh. Bahkan ada bid'ah wajib. Bid'ah tapi wajib. Tak pening tuan-tuan. Ulama kata bid'ah memang Nabi tak buat tapi wajib buat. Apa dia? Contoh Al-Quran diletakkan baris, diletakkan titik. Dulu huruf ba, ta, sa, ya, jenis macam mangkuk tu, dulu tak ada titik semua tuan-tuan. Macam mana nak baca? Ba tak ada titik, ta tak ada titik, sa tak ada titik. Dia mangkuk kosong Jim, ha, kha. Dia bentuk tu je, titik tak ada titik tengah, tak ada titik antara tepi Ramli. Oh, ini saya kenal, jin pakai toncit katanya. Tak ada titik.
Datang kemudian bubuh titik, bubuh baris, di upgrade sampai kita hari ni sampai berwarna-warni dah tuan-tuan Quran tu. Merah, dengung, hijau, panjang. Itu bid'ah tu tuan-tuan. Zaman Nabi mana ada. Tapi bid'ah tu wajib. Wajib. Kenapa wajib? Ulama letak hukum wajib. Iyalah kalau tak ada baris macam mana nak baca tuan-tuan? Yang ada baris ni pun merangkak-rangkak. Kan? Dah komplit baris berwarna pun duk pening lagi nak dengung macam mana. Kalau tak ada baris hancur tu. Maka dia bid'ah, wajib diusahakan. Ni apa hukum kami sambut maulid ni? Sambut maulid ni apa hukum? Kita jawab bid'ah. Bid'ah sunat. Kenapa sunat? Kerana kita cerita pasal sirah Nabi, perjuangan Nabi, kita menyuburkan rasa rindu pada Nabi, sunatlah hukum. Tapi kalau kita sambut maulid tuan-tuan, sampai mengagung-agungkan Nabi, macam mana orang Kristian buat pada Nabi Isa, itu jadi bid'ah haram. Mengagung-agungkan Nabi. Nabi Muhammad adalah Allah. Allah adalah Muhammad. Tu macam ajaran Sihak tu. Kan ajaran Sihak. Allah adalah Muhammad, Muhammad adalah Allah. Ni ajaran sesat tu. Kalau dalam sambutan maulid sebut macam tu, itu terang-teranglah bid'ah haram. Jadi nak menghukum bid'ah itu dia mengikut keadaan. Kadang jadi haram, kadang jadi sunat, kadang jadi makruh, kadang jadi wajib. Dia bukan sesimpel itu je. Bid'ah, sesat, masuk neraka. Bukan. Memanglah ada hadis. Tapi hadis tu pun dibincang panjang lebar. Apa makna kullu di situ? Kullu bid'atin. Kullu tu apa dalam bahasa Arab? Dalam ilmu balaghah. Mengaji ilmu balaghah lagi pening tuan-tuan. Ada ilmu bayan, ada ilmu ma'ani, ada ilmu badi'. Ada majaz mursal, ada tasbih. Hui. Bukan boleh terjemah kullu semua bid'ah sesat. Belum lagi, sabar dulu. Baik. Jadi tepatlah apa yang diketengahkan dalam teks khutbah itu, dan khutbah ni mimbar, platform yang paling baik untuk menerangkan, ya. Kalau yang tak setuju tu, kita faham-fahamlah aliran dia. Apa ni sampai 2 minggu tajuk Asy'ariyah Maturidiyah. Tok Imah nak baca khutbah tu pun kena betul-betul latih tu. Asy'ariyah Maturidiyah. Nak sebut tu pun tergeliat lidah juga orang kadang. Kan? Okey, baik. Akhir sekali tuan-tuan, ini ringkas saja. Hadis yang kita baca di awal tadi, 73 golongan umatku berpecah, satu sahaja yang selamat, yang lain semua na'udzubillah min zalik. Okey, kalau kita tengok rentangan sejarah tuan-tuan, mengambil pandangan Imam Ibnu Katsir, dia kata ajaran yang mula-mula terkeluar daripada akidah ahli sunnah wal jamaah, apa dia ajaran dia? Khawarij. Khawarij. Zaman Sayyidina Ali, mereka ni asalnya penyokong Sayyidina Ali, tetapi akhirnya keluar membantah Sayyidina Ali dan mereka sangat agresif sehingga mengkafirkan Sayyidina Ali. Jadi golongan yang mudah mengkafirkan orang ni terlampau mudah. Memang kita ada bab siapa rosak akidah boleh jatuh kafir, kan? Tapi bukanlah bermudah-mudah ataupun suka sangat mengkafirkan orang. Itu Khawarij. Lepas Khawarij, Syiah. Ya, ini mengikut satu kajian. Khawarij dulu, lepas tu Syiah. Kalau Khawarij dia lawan Sayyidina Ali, Syiah dia taksub Sayyidina Ali, macam tu je. Lepas tu apa? Nombor 3, Qadariyah.
Dia punya pendokong atau pencetusnya Ma'bad Al-Juhani. Ini semua di zaman-zaman hujung sahabat. Lepas tu Murji'ah, Jahmiyah, Jabariyah. 3 ni daripada tokoh yang sama, Jaham bin Safwan. Dia ni banyak buat onar. Lepas tu turunlah Musyabbihah, Mujassimah. Jadi Wahabi ni dia banyak kat situ. Musyabbihah, Mujassimah, dia ambil kat situ. Tuhan bertempat, Tuhan duduk di langit, di arash. Ya, bahkan saya pernah dengar satu ceramah dekat, mereka share dekat Facebook. Ada satu orang ustaz ni, na'udzubillah min zalik. Dia sebut dalam kuliah, Tuhan ada roh. Tuhan ada roh. Lepas tu ada yang sebut, Tuhan ni bersaiz besar. Saiz. Allahu Akbar. Allah ni maha besar, dia kata. Besar saiz. Kita dengar pun, sebab dia kata apa? Bayangkan malaikat yang memikul arash saja besarnya besar mana? Jadi Allah besar mana? Dia kata. Dia bawa kepada saiz. Kita tak pernah belajar macam tu dulu, tok-tok guru ajar. Kan? Allahu Akbar tu dia kata saiz. Allah maha besar. Pening kepala tuan-tuan. Dia panggil musyabbihah atau mujassimah, menjisimkan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk. Ini datang daripada pecahan Syiah Rafidah, ataupun ada satu lagi kumpulan namanya Hashwiyah. Hashwiyah ni mereka jenis macam Zahiri, memahami ayat-ayat Quran dan hadis secara literal saja. Allah ada tangan, dah memang Allah ada tangan, cukup. Dia faham terus direct. Dipanggil Hashwiyah. Lepas tu Mu'tazilah, Najjariyah, Karramiyah. Ini i'tiqad yang terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Cuma kadang-kadang orang tanya, dia orang ni macam mana ustaz? Kafir ke tak kafir? Kita lebih cenderung tak nak guna istilah kafir tu kecuali yang memang betul-betul kes berat saja. Kebanyakan ulama lebih suka menggunakan fasik ataupun sesat. Bila sesat ni maksudnya dia masih Islam, cuma kita kena kembalikan. Saya pernah handle di Ipoh satu kes ajaran sesat anti hadis. Anti hadis. Suaminya ikut ajaran anti hadis. Memang pure. Dia mengucap pun asyhadu an la ilaha illallah. Dah. Dia tak ada wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang kesiannya apa? Isterinya datang, ustaz, macam mana status perkahwinan saya dengan suami saya? Sebab suami saya ni dah ajaran sesat. Terbatal tak perkahwinan kami, macam mana? Maka kita kata tak, dia baru sesat, belum kafir lagi. Kita cuba ringankan, tak nak bermudah-mudah kafir kerana dia ada implikasi hukum. Panggil kita kaunseling kita ni, harap-harap dia bertaubat. Mudah-mudahan begitulah. Baik, tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu, para hadirin, begitulah perkongsian kita pada pagi ini, rentetan mengulas berkenaan teks khutbah yang telah dibacakan pada semalam. Khutbah tu 10 minit, 15 minit je kan. Jadi mungkin ada kadang-kadang perlu lagi penjelasan, maka atas dasar itulah kita bawa dalam kuliah pagi ini insya-Allah. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian tuan-tuan. Terima kasih kepada pihak masjid, ahli jawatan kuasa yang sudi memberi laluan untuk kita berkuliah pada